صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah. Assalamualaikum. Jelaskan suara. Allah, 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 Allah. Jelas. Kita tunggu Jelas dulu. dan nyata. Ibu-ibu ayah kita insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada orang bagi salam. Waalaikumsalam. Encik ni apa Ibu Serina. Baik. Waalaikumsalam Ibu Laila. Ni suara sakit sikit tekak. Ya. Waalaikumsalam Cik Fauzan. Tolong share kepada kawan-kawan kita, tag kawan-kawan kita yang lain. Jangan lupa insya-Allah kita nak sambung pengajian kita pada ilmu akidah ni insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Ibu Laila, terima kasih. Waalaikumsalam. Puan Ida, ahlan. Ahlan bik. Ahlan bikum. Semua sihat ke? Tolong komen daripada mana, macam mana apa Ramadan masih lagi segar, insya-Allah. Masih lagi bersedia untuk menambah lagi amal kebaikan. Kita dah berapa Ramadan? Berapa Ramadan lah? 10. Ha? 8. 8. Malam ni malam ke-8 ni. Ha? Kita dah seminggu dah tak? 9. Ya Allah. Masya Allah. Ibu Laila daripada Bangi. Tu dia Puan Ida daripada Perlis. Perlis kat mana Puan Ida? Insya Allah. 9 Ramadan malam ni ya. Daripada Perlis ada, daripada Bangi ada. Saya pun asal daripada Perlis juga. Tapi Perlis Utan Aji. Boleh? Puan Ida daripada mana Perlis tu? Ini apa Puan Zamiah daripada Lustar, masya-Allah. Daripada Lustar. Ni malam 9 Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik. Jom bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada Maulana Al-Imam Ibn Juzai dan kepada Maulana Al-Imam Ali Jummah radhiyallahu anhu dan sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tu ada daripada Utaji pun ada. Itu sahabat saya tu. Hanif Sunan tu sahabat saya. Boleh? Orang kampung saya. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Itu dia. Tu sahabat saya. Nama dia Hanif Sunan Ahlan. Duk Penang lah ni tu. Baik. Mana pun ibu ayah semua berada. Moga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita rahmatnya dan berikan kepada kita taufik untuk kita menjalani amal ibadah puasa dan sunnah-sunnah Nabi SAW. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung muka surat 73 iaitu fasal yang baru ataupun muka surat 71 lah. Kaedah yang kedua pada membincangkan perihal Nabi-Nabi, malaikat, para imam dan sahabat. Alhamdulillah kita dah habis pada semalam membicarakan keseluruhan satu bab, iaitulah bab menceritakan berkenaan dengan ilahiyat ketuhanan. Hari ini insya-Allah kita akan masuk membicarakan bab yang baru yang kita akan pecahkan bab ini kepada beberapa fasal. Yang pertama berkenaan dengan Nabi, yang kedua berkenaan dengan malaikat, yang ketiga berkenaan dengan para imam. Imam yang dimaksudkan di sini adalah khulafa ar-rasyidin. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan para sahabat dan ahli bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi total daripada bab yang akan kita pelajari ini ada dibahagikan kepada 4 fasal. Kita masuk kepada fasal yang pertama dahulu bagi menyabitkan kenabian. Baik, kita minta Ustaz Ammar tolong bacakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man walah. Fasal pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumikum fid dharain amin. Fasal pertama pada menyabitkan kenabian. Ketahuilah bahawa Allah Jalla Jalaluhu telah mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada makhluk, menurunkan ke atas mereka kitab-kitab. Allah telah melebihkan mereka atas sekalian manusia dan telah melebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Sebahagian mereka ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebahagian lagi tidak disebutkan dalamnya. Yang pertama dari kalangan mereka adalah Nabi Adam, bapa sekalian manusia. Dan terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Dalil kebenaran mereka pada dakwaan kenabian adalah apa yang terzahir pada tangan mereka daripada mukjizat-mukjizat yang mencari adat. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Sabda Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa wa qad utiya minal ayati ma misluhu amana alaihi al-bashar." Tidak ada seorang Nabi pun melainkan sesungguhnya telah diberikan kepadanya dari mukjizat dan apa semisalnya telah mengimani atasnya oleh manusia. Ketahuilah bahawa pada pengutusan Nabi-Nabi ini beberapa sudut hikmah. Sudut pertama. Kena terang dulu.
Baik, pertama Tuan Guru menceritakan apa yang kita i'tiqadkan sebagai orang Islam adalah yang pertama, Allah Ta'ala utuskan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada sebahagian Nabi ini kitab-kitab. Boleh? Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalangan Nabi ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan darjat sebahagian atas sebahagian yang lain. Maknanya ada yang Allah Ta'ala muliakan lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Maka sebab itu kita tahu di kalangan para Nabi alaihi wassalatu wassalam, ada di kalangan mereka dipilih menjadi Rasul. Kemudian daripada kalangan Rasul ini ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada mereka, muliakan, dan daripada mereka itulah berapa? 25 orang Rasul. Kemudian daripada kalangan 25 orang Rasul itu adanya golongan yang digelar sebagai ulul azmi minar rusuli, iaitu nabi-nabi yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang paling mutlak terbaik di kalangan para nabi bahkan sekalian makhluk adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu di sini dia tidak menyatakan nombor seperti mana yang saya nyatakan nombornya tadi. Kerana apa? Nombor-nombor yang disebutkan tentang bilangan para nabi yang mengatakan nabi-nabi ini 1114 atau 1200 124,000 itu di kalangan nabi, 313 di kalangan rasul. Itu adalah hadis yang dhaif. Maka di kalangan para ulama mengatakan yang selamatnya adalah kita tidak menentukan bilangan. Yang selamatnya kita tidak menentukan bilangan. Sebab yang kita tahu daripada kalangan nabi-nabi dan rasul ini adalah apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Tapi sedangkan bilangan nabi-nabi itu lebih daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Baik, kemudian Tuan Guru radhiyallahu anhu menceritakan berkenaan dengan dalil yang membuktikan kenabian mereka. Tuan Guru menyatakan satu daripada yang membuktikan kenabian mereka adalah mukjizat yang mereka bawa, yang mereka zahirkan. Contohnya apa dia? Seperti baginda Nabi Saleh mengeluarkan unta daripada batu, Nabi Musa menjadikan tongkatnya sebagai ular dan seterusnya daripada mukjizat. Maka itu membuktikan bahawa mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu seterusnya akan membicarakan, Ustaz Amar akan baca, kenapa pentingnya ada nabi-nabi ni. Ustaz, saya ni tidakkah akal kita cukup untuk kita kenal nabi-nabi? Kenapa perlu lagi? Silap. Tidakkah akal kita cukup untuk kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustaz ceritakan sebelum ni kan dalil akal semua sebagainya. Kenapa kita perlukan lagi nabi-nabi? Tu dia. Sekarang ni kita kata kita perlukan nabi-nabi dan ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan nabi ini kepada umat manusia. Baca Amar muka surat 74. Sudut pertama, akal manusia berbeza-beza dan aliran mereka saling berselisih. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan para nabi untuk menerangkan kepada mereka apa yang diperselisih. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga dan memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Sudut kedua, Allah telah mencipta makhluk supaya mereka beribadat kepadanya dan dia telah mensyariatkan kepada mereka beberapa syariat daripada perintah dan larangan supaya mereka berhenti padanya
Dia telah menjadikan nabi-nabi sebagai pengantara di antaranya dengan hamba-hambanya untuk menyampaikan kepada mereka apa yang telah dia syariatkan bagi mereka. Maka jika Allah tidak mengutuskan nabi-nabi, maka akan sesatlah makhluk dan mereka tidak mengetahui bagaimana beribadat kepada Allah dan tidak mengetahui apa yang perlu lakukan dan apa yang perlu ditinggalkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin." Dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Oleh sebab itu Allah telah mewajibkan ketaatan terhadap rasul ke atas sekalian makhluknya. Maka firman-Nya, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan supaya ditaati dengan izin Allah. Sudut ketiga, Allah telah mengutuskan para nabi untuk mendirikan hujjah ke atas sekalian makhluk dan memutuskan keuzuran mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujjah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman di akhirat, "Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha." Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, perintah-perintahku dan yang memberikan amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini? Baik, Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan di sana ada 3 hikmah pengutusan Nabi-Nabi kepada umat manusia, dan kesemua daripada hikmah-hikmah yang dinyatakan ini hakikatnya disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Nabi-Nabi ini sebagai pemutus terhadap perselisihan yang berlaku di kalangan manusia. Maknanya ada kita bergaduh, terutamanya orang Islam bergaduh dengan apa? Orang Yahudi bergaduh dengan orang Kristian. Kita tahu siapa yang betul? Orang Islam ke, orang Yahudi ke, Kristian bergaduh masing-masing. Siapa yang tak tahu? Maka diutuskan Nabi, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim terhadap siapa yang benar. Siapa yang benar? Umat Islam. Kita yang betul-betul ada dalil. Maka bila diajak kepada orang Yahudi untuk mendatangkan dalil-dalil mereka bahawa mereka umat terpilih, tidak mampu. Begitulah juga kepada kaum Kristian. Mana dalil-dalil hampa bahawa Nabi Isa sebagai Tuhan, tak mampu didatangkan. Boleh? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat baginda adalah pemutus keputusan berkenaan dengan mengetahui hak dan batil, iaitulah mengetahui kebenaran tentang agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua yang disebutkan oleh Tuan Guru radhiyallahu anhu adalah nabi-nabi ini datang untuk mengajarkan kepada kita amal ibadat. Baik, kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia ini untuk kita beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Boleh? Kita punya akal, bolehkah nak mengetahui berkenaan dengan apakah cara detail untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Bolehkah akal kita fikir, saya punya tanggungjawab rupanya kena solat. Saya tak boleh, tak mampu akal untuk fikir. Rupanya tak boleh buat begini, tak boleh buat begini. Akal kita tak mampu.
Boleh? Sebab sekali lagi saya mungkin saya kata cara saya nak beribadat, saya buat rukuk. Lepas tu saya jumpa Ustaz Amar, dia kata cara nak ibadat je lah. Mungkin kita sujud. Dia kata macam tu pula. Berbeza-beza penimbalan. Kita akal kita tak capai. Apa yang sepatutnya cara untuk kita nak beribadat? Sampailah datang para Nabi alaihimussalatu wassalam. Boleh? Maka dia cerita, rupanya kena tunaikan solat, kena tunaikan zakat, kemudian kena buat baik kepada ibu bapa. Kemudian boleh faham kat situ, maka itu dipanggil nikmat adanya para Nabi alaihimussalatu wassalam. Boleh? Baik. Akal kita kan tadi saya tersebut, akal kita yang Allah Ta'ala bagi, dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Kita mampu dengan akal kita kenal kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Macam anda sebut pada ibu ayah semua, berkenaan dengan kita nak kenal kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita lihat aturan, kita boleh tahu ada yang pengatur. Boleh? Itu dipanggil tahap akal. Boleh? Tapi apa yang dikehendaki oleh pengatur tu akal tak boleh nak capai. Mesti yang pengatur tu sendiri hantar utusan untuk cerita kepada kita apa yang dia nak. Boleh faham? Kemudian nak bagi tahu detail lagi mesej-mesej pengatur yang ada di sekitar alam semesta ini. Rupanya dia tak tahu. Kita tak tahu rupanya bila kita sakit itu, pengatur ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak ajar kepada kita sifat-sifat dia, siapa dia tu. Bila dia bagi rezeki kepada kita, dia nak ajar bagian-bagian mesej-mesej kepada kita. Bila dia bagi begitu, rupanya Allah Ta'ala ada mesej kepada kita. Kita ni dengan akal kita yang singkat ini, tanpa diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita takkan faham mesej Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tapi bila ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal. Rupanya begitu bagian ini mesej Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begini itu adalah mesej Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham? Maka itu adalah adalah hikmah yang kedua. Apa dia yang saya boleh ringkaskan? Adalah hikmah yang kedua. Sebenarnya kita boleh bagi umum lagi. Apa dia? Hikmah yang kedua Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan para Nabi adalah untuk nak mengajarkan kepada manusia ini apa yang tak dapat dijangkaui oleh akal. Apa yang tak didapat oleh jangkaui oleh akal tu contohnya apa dia? Amal ibadat. Kita tak tahu. Apa kaifiat nak bersyukur pada Allah Ta'ala, nak buat amal ibadat pada Allah, kita tak tahu. Lepas tu kemudian apa lagi yang tak dapat dijangkaui oleh akal adalah apa? Adalah bagaimana kita nak mengenali mesej-mesej Allah Ta'ala tentang apa yang berlaku dekat muka bumi ni. Boleh? Itu yang tak mampu oleh akal, dan alhamdulillah para Nabi alaihimussalatu wassalam datang mengajarkan kepada kita perkara-perkara tersebut. Boleh? Faham ibu ayah semua? Makcik-makcik, pakcik-pakcik semua boleh faham? Baik. Kemudian yang ketiga, hikmah datangnya para Nabi alaihimussalatu wassalam adalah nak memutuskan keuzuran. Maknanya apa? Habis dah keuzuran. Kiranya sebelum ni kalau belum datang Nabi-Nabi, kita ni ada apa? Ada keuzuran, ada alasan dipanggil. Bila ke akhirat kita tak tahu, contoh tak diutuskan Nabi. Allah Ta'ala tanya ke akhirat, Amar, awak hantar beriman? Awak hantar lakukan amal ibadat? Kata Amar kata, mana saya tahu, saya tak dan saya duk fikir. Boleh? Saya boleh. Batu saya ni bukan cerdik sangat pun saya nak tahu apa. Saya nak tahu kata saya kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lainlah Ustaz Fatih handsome. Silap. Ustaz Fatih tu apa? Dia orang cerdik, dia tak apa tahulah. Saya ni orang tak cerdik. Tapi bila datang para Nabi alaihimussalatu wassalam, alasan tu tak boleh pakai lagi. Tak boleh pakai.
cerdik ke tak cerdik ke, yang penting bila dia dah datang Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, nyatakan dengan bukti-bukti yang nyata, sampaikan kepada mesej Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua wajib beriman, semua wajib mensyukuri nikmat yang Allah taala bagi kepada kita dengan beriman pada Allah, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amal ibadat. Memang ke akhirat kita kata, oh saya tak ada fikir, tak boleh. Habis, kita panggil habis alasan. Tak boleh pakai dah alasan tu. Tak ada keuzuran lagi untuk kita buat di hari akhirat. Sebab Allah Ta'ala dah hantar Nabi-Nabi untuk menerangkan kepada kita jalan sebenar. Boleh? Baik. Fasal yang kedua, fasal yang kedua pada menyabitkan kenabian penutup bagi sekalian Nabi. Fasal yang kedua, menyabitkan kenabian penutup bagi sekalian para Nabi alaihimussalatu wassalam. Sekarang ni kita nak belajar macam mana, ni fasal yang paling penting dalam bab ni. Adalah kalau orang tanya, hang ni duk beriman pada Nabi Muhammad kan? Ya, betul aku beriman Nabi Muhammad. Hang betul ke Nabi Muhammad tu Rasul? Betul ke? Tu dia. Itu dia panggil persoalan cepu mas. Yang mana kitab ini dalam fasal yang kedua menyatakan jawapan yang padat bagi menjawab persoalan cepu mas tadi. Kita nak tahu berkenaan dengan dalil-dalil tentang kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik, ni Mak Razak kata kita jadi masalah sebab banyak sangat sunnah, sebab itu umat Islam berpecah. Banyak Wahabi bagai sedangkan Nabi ada satu cara solat banyak jenis dan sudah. Baik, ya, sebenarnya umat Islam berpecah ni banyak isu lah. Bukan semesti ada satu sunnah saja. Nabi SAW bila kita teliti amalan yang diajar oleh Nabi SAW, Nabi bagi kelapangan. Nabi bagi apa? Kelapangan. Boleh kita nak buat kunut cara ni, boleh kita tak buat kunut cara tu, boleh. Sebenarnya masalah yang berlaku ni bukan kerana mereka buat ikut ajaran masing-masing, tak. Kerana mereka tidak berlapang dada sebagai apa? Sebagai umat baginda Nabi SAW. Itu masalah ni, tak berlapang dada. Selagi bila orang buat itu padahal tak ada masalah, Nabi bagi kelapangan, mereka tuduh kata bid'ah. Boleh? Selagi bila benda tu pasal mereka tuduh umat Nabi SAW syirik. Itu yang menjadi masalah. Ya, itu menjadi apa? Menjadi masalah. Benda yang asalnya ada kelapangan yang diberi oleh baginda Nabi SAW, kemudahan, tapi apa? Tetapi disempitkan oleh apa? Setengah golongan. Itu kita tak maulah menjadi macam tu. Bila kita sebenarnya, insyaAllah bila kita ikut nanti Ustaz Omar, kita ikut pengajian betul-betul, rupanya agama Islam luas sangat dalam bidang fiqh, dalam bidang sunnah Nabi SAW. Nabi tinggal sesuatu pekerjaan itu sebenarnya bukan Nabi SAW tak bagi buat dah. Tak semesti makna macam tu. Rupanya Nabi SAW tinggal sebab apa? Nabi takut jadi wajib. Nabi disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi SAW ada nak buat benda tadi, tapi Nabi tinggalkan kerana takut benda tu menjadi wajib ataupun nak mudahkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sayang kita, tak mau beban. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mesti suruh ni kena buat, tak boleh buat meleh. Jadi mungkin dalam masa-masa yang berbeza, pada tempat-tempat yang berbeza, Nabi tahu umat baginda Nabi ni luah. Masa-masa berbeza. Maknanya apa? Umat Nabi ni daripada awal, daripada Nabi ni sampai akhir zaman. Kemudian Nabi tahu umat baginda ni seluruh manusia di pelosok bumi ni. Jadi sebab tu Nabi SAW bagi keringanan. Masalahnya orang yang tak nampak keringanan yang diajar oleh Nabi SAW sampai menekan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mengaji dalam hadis, kita akan nampak masya-Allah Rasulullah ni sayang sungguh umat kita, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Amar sambung fasal yang kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal kedua. Pada menyabitkan kenabian penutup bagi sekalian Nabi.
penghulu bagi sekalian Rasul, sebaik-baik orang yang terdahulu dan terkemudian. Rahmat bagi sekalian alam, iaitulah Abul Qasim, Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, An-Nabi al-Ummi al-Arabi al-Qurashi, sallallahu alaihi wasallam, وبارك وترحم وترحم وشرف وكرم وترحم وشرف وكرم. Ketahuilah bahawa Allah telah mengutuskan baginda kepada sekalian manusia dari kalangan Arab dan Ajam, iaitu bukan Arab, dan kepada sekalian jin, dan mewajibkan ke atas sekaliannya masuk ke dalam agamanya, iaitulah agama Islam yang tidak Allah terima selainnya. Dia telah memansuhkan dengan agamanya sekalian agama, dan menutup dengan syariatnya sekalian syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah. Firman Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan tiada pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tapi dialah Rasul Allah dan kesudahan segala nabi-nabi. Dan ingatlah, Allah adalah Maha mengetahui dan tiap-tiap sesuatu. Kebenaran risalah dan kenabian itu telah ditunjukkan dengan dalil yang banyak, dan kami kumpulkannya dalam 5 jenis. Jenis pertama, Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan ke atasnya. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sedang Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya. Ia diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji. Al-Quran telah menunjukkan kepada kebenaran kenabian baginda pada 10 sudut. Sudut pertama, kefasihan dan kehebatan, jazalah, yang membezakan dengan sekalian kata-kata. Sesungguhnya sesiapa yang pernah mendengar daripada bangsa Arab mengiktiraf perkara itu, begitu juga susunan untaian katanya, nazm, yang ajaib pada potongan ayat-ayatnya, dan keindahan susunannya. Sesungguhnya sebahagian ulama telah menganggap susunannya itu sebagai suatu sudut keistimewaan yang berasingan dari sudut kefasihannya. Yang ni panjang masalah berkenaan dengan isu ni. Baik, fasal yang kedua kata Maulana Al-Imam Ibn Juzay adalah menyabitkan kenabian penutup bagi segala nabi, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuanku radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawasanya yang pertama, Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian umat manusia, sama ada orang Arab ataupun bukan Arab. Semua. Jin pun sekali. Boleh? Dan diwajibkan semua orang untuk masuk ke dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada alasan dia kata saya cukup dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dulu, bohong, tak boleh. Saya cukup dengan dia apa diturunkan oleh Nabi Isa, dia bohong, tak boleh. Bahkan apabila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternasah, terbatal ke semua agama-agama yang lain. Hanya yang benar, yang wajib dituruti adalah agama Islam sahaja. Boleh? Baik. Tuan Guru radhiyallahu taala anhu menyatakan bukti-bukti kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 jenis. Ada berapa? 5 jenis. Okey, saya ringkaskan
kepada ibu ayah kesemuanya. Yang pertama adalah Al-Quran. Jenis yang pertama adalah apa? Al-Quran. Jenis yang kedua, jenis yang kedua adalah mukjizat yang zahir daripada Nabi SAW. Okey, itu dia panggil yang kedua. Yang pertama tadi apa? Al-Quran. Yang kedua mukjizat yang zahir daripada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah akhlak baginda Nabi SAW. Akhlak baginda menjadi apa? Bukti kenabian baginda Nabi SAW. Yang keempat adalah alamat-alamat yang zahir sebelum Ustaz Faiz sangkut. keempat dengar suara Ana? Okey, dengar dah. Tadi sangkut. Sangkut tadi Tadi sangkut. Kita ulang sekali lagi. Tuan Guru kata bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 jenis. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua mukjizat. Yang kedua apa? Mukjizat. Dan yang ketiga adalah akhlak dan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dan apa? Fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Yang keempat adalah keajaiban-keajaiban yang terzahir sebelum kebangkitan baginda. Yang keempat, keajaiban-keajaiban yang terzahir sebelum kebangkitan baginda. Ni dipanggil sebagai irhas. Kemudian yang kelima, keajaiban-keajaiban yang terzahir selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya dipanggil mukjizat jugalah, ataupun dipanggil sebagai karamah. Dipanggil sebagai apa? Karamah. Tapi mukjizat juga sebenarnya. Karamah kan adalah apa? Karamah sebenarnya adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat semua? Itu dipanggil 5 perkara menyabitkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita mula yang pertama, iaitu Al-Quran. Tuan Guru kata Al-Quran ini kalau kita nak tunjukkan dia ini sebagai bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pecah lagi kepada 10. Kita pecahkan lagi kepada apa? 10 sudut daripada Al-Quran ini yang membuktikan kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Okey, yang pertama. Apa dia 10 sudut tu? Yang pertama kata Tuan Guru radhiyallahu taala anhu daripada Al-Quran yang menunjukkan kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kefasihan dan kehebatan jazalah. Yang membezakannya itu membezakan Al-Quran ini dengan sekalian kata-kata. Sesungguhnya siapa yang pernah mendengarnya daripada bangsa Arab mengiktiraf perkara itu. Begitu juga susunan untaian katanya, nazam yang ajaib pada potongan ayat-ayatnya dan keindahan susunannya. Sungguhnya sebahagian ulama telah menganggap susunannya itu sebagai satu keistimewaan yang berasingan dari sudut kefasihannya. Baik, apa maksud Tuan Guru radhiyallahu anhu? Dia kata Al-Quran ini yang pertama yang membuktikan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada segi bahasa dia. Dari segi apa? Bahasa dia. Kita ni bukan orang Arab. Kita ni bukan apa? Bukan orang Arab. Jadi mungkin kita payah sikit nak tahu. Tapi kita nak sebutkan di sini kepada ibu ayah secara sikit saja. Secara sikit saja bagaimana bahasa Al-Quran itu menyebabkan kaum musyrikin, kaum orang Arab ni begitu takjub. Boleh? Baik. Allah Subhanahu wa taala
dalam menyatakan setiap untaian kata-kata dia, kesemuanya itu dipilih kalimat-kalimat yang halus. Dipilih kalimat-kalimat itu berdasarkan pemilihan yang halus, yang menyokong makna secara umum. Yang menyokong makna apa? Secara umum. Boleh? Baik. Kita kata apa? Contoh Allah Subhanahu wa taala sebut wala immassathum nafhatun min azabi rabbika. Tu surah apa? Surah Al-Anbiya, tidak? Tolong share kepada ibu-ibu kita di dalam ruang komen, wala in massathum nafhatun min azabi rabbik. Kita tengok di sini macam mana Allah Subhanahu wa taala dalam mengungkap kata-kata ini dipilih setiap kalimat-kalimat itu dengan pilihan yang begitu halus, dan dia itu menzahirkan mukjizat Al-Quran Al-Karim. Boleh? Tolong share kat situ pada ibu-ibu kita. Okey, tengok di sini. Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada kita berkenaan dengan begitu nak cerita kepada kita kalaulah azab Allah Subhanahu wa taala kena kepada manusia walaupun sedikit, nescaya manusia itu tidak akan tertahan. Sekali lagi, Allah nak cerita apa dia? Walaupun manusia ini terkena sekelumit daripada azab Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak akan apa? Tidak akan mampu tertahan. Boleh? Okey, baik. Kita tengok di sini Allah Subhanahu wa taala nak cerita manusia ni tak tahan kena azab walaupun sedikit. Walaupun apa? Walaupun sedikit. Boleh faham? Baik. Kita tengok. Allah Subhanahu wa taala pilih satu demi satu daripada apa? Kalimat tadi. Okey, apa dia? Wala in massathum, dan jikalau menyentuh mereka, nafhatun, satu hembusan daripada azab Tuhanmu. Iaitu dia punya terjemahan kalimat tadi. Ni dengar baik-baik, ni sikit apa dia? Payah sikit. Tapi kalau dengar baik-baik insya-Allah boleh faham. Baik. Wala in massathum nafhatun min azabi rabbika. Meskipun menyentuh mereka satu hembusan daripada azab Tuhanmu. Boleh? Okey, sekali lagi. Apa tujuan ayat itu didatangkan? Nak menyatakan manusia ini tidak akan mampu walaupun mereka terkena azab dalam dalam kadar azab yang sangat-sangat sikit. Manusia tidak akan mampu untuk apa? Menghadapi azab Allah Ta'ala walaupun kadar azab yang dikenakan itu apa? Amat sedikit. Jadi Allah Ta'ala bila nak gambarkan azab yang bakal dikenakan pada manusia itu, cara gambaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan pilih semua kalimat-kalimat daripada ayat itu menunjukkan kepada sedikit. Kalimat daripada ayat itu menunjukkan kepada apa? Sedikit-sedikit. Contoh, bila Allah Ta'ala sebut walain. Walain, apa maksud walain? Jika. Jika ni kita kata apa? Didatangkan untuk membawa makna syak. Bukan maknanya mesti. Syak ni apa dia? Makna seorang ni syak. Dia ni datang ke tak? 50-50. Itu makna syak. Tapi kalau yakin, mesti adalah dia 100%. Kita kata dia tu datang. Boleh? Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan satu kalimat, iaitu kalimat lain, untuk membawa kepada makna yang kita kata apa? Sedikit. Berbanding dengan kalimat mesti. Boleh? Dan jikalau walain, dan jika massathum, Allah Ta'ala pilih kalimat massa. Massa ni maknanya sentuh. Melayu sentuh ni semua level, semua sentuh lah. Tapi orang bahasa Arab
Kalau kita guna kalimat massa, maknanya sentuh sikit je. Tapi kalau guna kalimat masaha, sentuh guna apa? Banyak permukaan. Boleh, tapi guna lamasa, lagi sentuh guna banyak permukaan. Jadi orang Arab ni daripada pemilihan kalimat-kalimat tu detail. Ada beza massa, ada beza masaha, ada beza dengan lamasa. Boleh? Berdasarkan kadar permukaan sentuhan. Jadi kalau massa adalah permukaan sentuhan yang paling sikit. Boleh? Okay, itu kita kata apa? Maka dipilih daripada kalimat yang 3 tadi, kalimat yang paling menunjukkan kepada sentuhan yang paling sedikit. Massahum nafhah. Nafhatun min azabi rabbik. Allah tak sebut apa? Nafhah. Kalimat nafhah apa benda nafhah? Nafhah ni hembusan lembut. Boleh? Kita orang Arab ni, depa ada angin ni ada beberapa level. Kalau hembusan lembut dipanggil nafhah. Boleh? Level ni. Tiup itu. Gitu. Nafhah. Boleh? Tapi kalau hembusan yang kuat, rih. Boleh? Lagi kuat lagi, dia panggil ribut asifah. Lagi ribut lagi, dia panggil macam lagi lah. Nama-nama apa? Angin. Hak yang paling sikit sekali adalah apa? Nafhah. Hembus itu je. Boleh? Cuit betul. Cuit sikit je. Cuih. Orang Melayu, apa? Boleh kata cuih. Cuih sikit je. Boleh? Jadi, Allah Ta'ala pilih. Ya. Kalau nafhah, nafhah kuat, dia bunyi kuat. Nafhah slow. Nafhah begitu. Boleh lagi apa? Lagi apa? Ada kadar dia. Ni nafhah sikit dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Min azabi rabbik. Allah Ta'ala sebut min, dari. Dari itu makna apa? Sebahagian, sikit, bukan keseluruhan. Dari maknanya apa? Sebahagian. Kemudian Allah Ta'ala guna kalimat azab. Azab adalah level hukuman yang paling rendah. Kita dalam hukuman Allah Ta'ala dalam api neraka ni ada banyak level. Ada dipanggil azab, atas sikit dipanggil apa? Dipanggil sebagai iqab, atas sikit dipanggil nakal, atas sikit dipanggil tu dia. Tu dipanggil level-level apa? Level-level hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sandarkan azab tadi, dia sandarkan kepada nama Tuhan, nama dia dipanggil Rabbik. Rabbi ni apa benda Rabbi? Rabbi ni orang yang jaga, orang yang didik. Nama Allah Ta'ala ada banyak kan? Antara nama Allah Ta'ala adalah apa? Adalah muntaqim, adalah apa? Jabbar. Boleh? Tapi di sini bila Allah Ta'ala sandarkan azab itu kepada nama dia yang paling lembut, maknanya kita boleh bayangkan azab itu adalah azab yang paling apa? Padahal azab tu sikit dah. Disandarkan kepada Tuhan yang sifat dia maha lembut. Lagi sikit. Tu dia. Lagi apa? Lagi sikit. Boleh? Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini? Boleh? Allah Subhanahu wa Ta'ala nak nak sampaikan maksud bahawasanya manusia ni takkan tertahan kalau dia kena azab walaupun sikit. Bila Allah Ta'ala nak sampaikan kalimat tu, nak sampaikan ayat itu, Allah Ta'ala buat ayat, dipilih kalimat, kesemua kalimat-kalimat itu membawa kepada makna sedikit-sedikit. Boleh? Sedikit-sedikit. Boleh faham tak? Jadi kita nak kata Allah Ta'ala ni dalam menurunkan Al-Quran itu, kalam dia itu, pemilihan setiap kata-kata itu adalah mukjizat. Itu orang Arab bila dia berkata, sampai detail sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih setiap daripada butiran kata dia. Saya nak kata, ibu ayah semua waktu cakap dan kepikir untuk nak pilih setiap butiran-butiran kata, nak susun, nak sampai kepada kehendak yang paling tinggi dengan ungkapan yang paling indah, dan fikir ke? Tak dan. Ada kala kita power bercakap, ada kala kita tak power. Tapi setiap daripada Al-Quran, daripada awal sampai akhir, setiap daripada untaian kata-kata itu dipilih
dengan halus menunjukkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang begitu dahsyat dan sempurna. Boleh? Faham? Itu satu ya. Dan banyak lagi kalau kita tengok. Allah Subhanahu wa taala dia punya apa? Pilih itu kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, kalau anda ada masa dan nak cerita pada antum betapa ajaibnya uslub yang Allah Subhanahu wa taala guna, dan daripada setiap untai kata tu ada isyarat Allah Subhanahu wa taala nak kita faham. Kata ringkas tapi ribuan mesej yang Allah taala nak kita faham daripada untaian-untaian kata dia tadi. Boleh faham Faham itu yang saya nak sampaikan kepada antum. Boleh? Habis kat situ. Baik. Okey. Ibu ayah boleh faham setakat tu? Saya bagi contoh tu, dia bagi pemilihan kata. Jadi kita nak umpamakan Allah Subhanahu wa taala ni begitu teliti dengan contoh kejadian manusia ni, bagaimana Allah taala teliti setiap sel-sel itu berada di tempat dia, maka begitulah juga ayat Al-Quran, setiap daripada kata-kata itu berada di tempat dia. Kalau kita ubah sikit di tempat lain, nescaya rosak kata-kata tadi. Itu dia panggil perumpamaannya, bagaimana begitu indah hebatnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau bolehlah ibu-ibu ayah nanti insya-Allah belajar bahasa Arab, kita akan tengok begitu dahsyat setiap bibit-bibit tutur kata yang tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Ilmu yang perlu dikuasai untuk kita tahu rahsia untaian kata-kata Allah Subhanahu wa taala ni adalah ilmu balaghah. Ilmu apa? Balaghah. Boleh? Sekali lagi. Sebab tu kita kata manusia ni, kalau contoh mata saya ni, kenapa kita tengok saya ni elok handsome ni? Sebab mata sesuai pada keadaan dia, betul tak? Cuma mata saya duduk kat sini tak, pipi ni. Hidung saya duduk kat atas. Elok tak? Tak elok. Maka begitulah juga ayat Al-Quran. Ayat tu, kalimat semua duduk pada tempat dia. Kalau kita ubah sikit, nescaya tidak elok. Itulah umpama kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham dah? Panjang pula saya cerita bab berkenaan dengan perkara ini. Okey, sorry. Kita pindah kepada sudut yang kedua. Fadal, Amar. Sudut kedua, Nabi SAW telah menyuruh sekalian makhluk untuk mendatangkan semisalnya. Maka mereka lemah daripada yang sedemikian. Tidak ada yang mendatangkan suatu pun. Sedang ada sekalian pendorong untuk menirunya. Serta tamaknya mereka untuk mendustakan baginda dan darjat kefasihan Arab pada zamannya. Jika mereka mampu, nescaya mereka sudah melakukannya dan tidak sesekali reda untuk dibunuh dan ditawan anak keturunan dan harta. Maka ini menunjukkan bahawa manusia tidak mampu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran, kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang setanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jika betul kamu orang-orang yang benar. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahawa mereka tidak mampu atas demikian, itu dengan firman-Nya. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang setanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Sudut ketiga. Baik, anda terang dulu sudut yang kedua ni. Sudut yang kedua ni berkenaan dengan mukjizat Al-Quran juga, adalah Al-Quran ini tidak mampu ditiru oleh
siapa-siapa pun daripada kalangan orang Arab. Ini senang kita nak tahu, nak faham. Boleh? Tuan Guru bagi fenomena kepada kita. Boleh? Al-Quran ni dalam bahasa Arab, tidak? Bahasa Arab. Orang Arab yang ada di zaman Nabi dan zaman sekarang ni pun bercakap dengan bahasa yang sama, bahasa Arab. Boleh? Bahkan orang Arab dahulu sudah mencapai level kefasihan dan balaghah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Yang tidak ada apa? Tidak ada tanding pada sebelum-sebelumnya. Baik. Kita kata di sini, meskipun demikian, orang Arab tak mampu tiru Al-Quran. Orang kata, Ustaz, betul ke orang Arab tak mampu? Nah, kita bagi hujah senang. Kita bagi hujah senang. Kalau betul-betul mereka mampu, kenapa mereka bangkang hujah Nabi dengan mereka kata Nabi itu gila? Jadi faham tak? Mereka kata Nabi SAW itu orang ahli sihir. Mereka kata Nabi SAW begitu begian. Boleh? Kalau betul mereka mampu, bukankah mereka ahli pakar, ahli fasahah daripada bahasa Arab? Kenapa tak datang sebisa daripada Al-Quran saja? Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tengok. Mereka ni sanggup pilih kepada cara yang paling susah. Apa dia? Mereka sanggup berperang dengan Nabi SAW, mengangkat senjata. Mereka serang Nabi SAW. Sedangkan mereka tahu, bila mereka serang Nabi SAW, mudarat tersebut adalah lebih besar kepada diri mereka. Boleh? Sampai ada anak-anak ditawan, harta habis, harta habis digunakan, disia-siakan macam tu, mati habis kawan-kawan mereka, anak bini mereka ditawan. Boleh? Kenapa dia tak pindah kepada benda yang lebih senang kalau dia mampu, iaitu dia tiru je Al-Quran, kata Nabi SAW tu bohong. Kenapa dia tak mampu? Kenapa dia tak tiru? Sebab dia tak mampu. Maka sebab itulah Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawasanya apa? Fenomena tadi adalah menunjukkan bahawa benarnya Nabi SAW. Ini nak suruh jihad mengikut mana pula? Tu dia, tak ada faedah. Rabbana yahdika ibni, Rabbana yahdik. Sambung Amar, sudut yang ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudut ketiga, apa yang dikhabarkan daripada perkhabaran umat-umat terdahulu, hikayat para nabi dan selain mereka daripada apa yang tidak boleh diketahui, melainkan dengan wahyu dari Allah, seperti firman Allah, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sudut keempat, sudut yang terakhir untuk malam ni insya-Allah adalah sudut yang ketiga. Apa dia? Apakah bukti yang mengatakan Al-Quran ini mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukti kebenaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam Al-Quran ini ada perkhabaran tentang umat-umat yang terdahulu. Yang mana bila kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi ini mustahil mengetahui perkhabaran yang detail-detail ini melainkan ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ajibnya untuk saya khatamkan kuliah pada malam ini adalah apa yang dinukilkan oleh Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ni adalah orientalis, orang Perancis, ulama Perancis yang memeluk Islam setelah dia mengkaji kebenaran yang begitu dahsyat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Boleh? Baik. Dia kaji perbandingan antara Al-Quran dengan Bible dan juga Taurat. Boleh? Waktu tu dia kata dalam Bible kata sekian maklumat bercanggah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Boleh? Al-Quran dia kata berkenaan dengan kisah Fir'aun, berkenaan dengan kisah Fir'aun, boleh?
Dan dalam kisah Fir'aun itu, Fir'aun suruh Haman, ya Haman ibnili sarhan, wahai Haman, tolong bina pada aku ni dia bangunan yang tinggi dapat aku sampai pada Tuhan Musa. Dia kata macam tu kan. Itulah Al-Quran sebut Haman. Boleh? Murid Bukal ni dia kaji. Boleh? Sampailah dia nak tahu betul ke dalam Al-Quran ni tentang lelaki nama Haman ini. Boleh? Betul ke? Dia waktu zaman dia ni, zaman 50-an, popular kajian dia panggil apa? Kajian Egyptologis, ilmu berkenaan dengan sejarah-sejarah Mesir purba. Boleh? Kaji. Dia pergi jumpa museum, dia tanya, betul ke? Fir'aun ni bagian-bagian, kemudian dia minta ni bagaimana ada Haman. Dia tanya dekat kawan dia, bukan kawan dia lah, orang pakar berkenaan dengan bahasa hieroglif, bahasa purba Mesir di museum di mana, di Perancis. Dia kata, saya nak tanya ada maklumat tentang Haman. Lepas tu dia kata, macam mana hang boleh tahu? Yang pakar tu kata pada Maurice Bucaille, macam mana hang boleh tahu pasal Haman ni? Bahasa Egypt ni baru saja diketahui, baru saja dibongkar. 100 tahun ni baru je dibongkar. Tak mungkin ada orang yang mengetahui tentang Haman ni. Iaitu kisah 4,000 tahun lepas. Tak mungkin orang tahu Haman tu. Boleh? Haman ni memang orang lama lah dalam jawatan besar lah dalam Fir'aun zaman dulu ni. Dia tak mungkin orang tahu. Lepas tu dia kata, aku jumpa dalam Quran dia sebut Haman itu adalah orang suruhan ni dan Fir'aun suruh dia buat bina bangunan. Boleh? Maka dia kata, betul. Okay, hampir dekat library sekian-sekian, jurnal sekian-sekian, tesis sekian-sekian, boleh? Hang buka, dia ada kaji berkenaan dengan masalah Haman tadi. Boleh? Biar dia buka jurnal dan tesis tersebut, dia terkejut. Memang Haman waktu tu dikatakan siapa Haman, dan nama itu juga yang disebutkan dalam batu catitan hieroglif, nama dia Haman, dan tugas dia adalah apa? Kontraktor bagi Fir'aun. Jurubina bagi apa? Bagi Fir'aun. Boleh? Sedangkan kita kata maklumat tu tak mungkin diketahui dengan detail, melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bila kita baca discovery baru ni, kita makin rasa apa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang Islam. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa azza ajal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insya-Allah kita sambung pada sudut yang ke berapa? Yang keempat nanti insya-Allah pada besok hari. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suatu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah kita jumpa lagi pada besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah.